Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat datang ke forum perbincangan cerpen Ikran Tahiyatul Akhir karya Rashid Ahmad pada malam ini. Saya Fatin Afika binti Nurul Akram 293961, moderator anda pada sesi forum pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, saya akan memperkenalkan para panel kita pada malam ini. Panel 1, Adiba Maisara binti Zulkifli 292435. Panel 2, Syed Muhammad Amirul bin Syed Zulkarnain 293063. Panel 3, Nurul Ain Najwa binti Muhammad Tahir 293249. Panel 4, Nuraida Izwani binti Muhammad Amin 293625. Sebelum kita menyelami perbincangan pada malam ini, izinkan saya menyentuh beberapa garis panduan dan jangkaan untuk forum hari ini. Forum ini merupakan ruang untuk perbincangan yang menggalakkan pelbagai perspektif dan pendapat. Adalah penting saya tegaskan kepada para panel pada malam ini untuk berbudi bahasa dan bertimbang rasa antara satu sama lain. Sebaiknya mari memupuk persekitaran di mana semua berasa selesa untuk berkongsi buah fikiran dan pandangan masing-masing. Sebagai moderator, saya akan berada di sini bagi memudahkan perbincangan kita pada malam ini serta memastikan setiap panel berpeluang untuk mengambil bahagian. Jika anda mempunyai soalan atau ingin menyumbang kepada perbincangan, jangan malu, jangan segan untuk mengusulkan pandangan anda. Saya akan lakukan yang terbaik untuk mengakui dan melibatkan anda dalam perbincangan kita pada malam ini. Sebelum kita mula, adakah terdapat sebarang persoalan mengenai garis panduan atau sebarang perkara yang lain? Tiada, moderator. Tiada, moderator. Jika tidak, mari kita selami topik perbincangan kita. Soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada para panel pada malam ini, bolehkah para panel menceritakan secara ringkas cerpen Ikran Tahiyatul Akhir ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk cerpen Ikran Tahiyatul Akhir ni, dia mengisahkan tentang watak lelaki yang menggunakan aku sebagai untuk bahasakan diri dia lah, yang mengimbas kembali kehidupan remaja dia di mana dia dilahirkan dalam keluarga yang susah sehingga tidak mahu ke sekolah kerana dia tidak tahan untuk berlapar. Selain itu, watak aku ni juga mengingatkan kembali tentang seorang sahabatnya masa zaman remajanya yang bernama Ikran. Ikran ni merupakan anak orang kaya yang tinggal di rumah agam tetapi mempunyai hati yang baik, di mana Ikran ni dia selalu minta watak aku ni untuk ajar dia mengaji dan juga membaca tahiyatul akhir. Dan juga Ikran ni juga selalu bertumpang kasih dengan ibu watak si aku ni, dan dengan segala pertolongan itu semua, dengan kasih sayang yang diberi, Ikran selalu bagi beras, telur dan juga biji benih pokok kepada watak aku dan keluarga dia kerana dia tahu keluarga aku ni susah, so tak ada makanan, tak ada apa-apa untuk makan. So Ikran yang dilahirkan dalam keluarga kaya ni menolong membalas budi watak aku tu dengan cara macam itulah. Okey, dengan kebaikan yang watak aku ni berikan, maafkan saya, dengan kebaikan dan kasih sayang yang diberikan oleh watak aku dan keluarga dia, dia dapat mengeratkan lagi kasih sayang dan hubungan persahabatan antara kedua orang inilah. Selain itu, akhirnya Ikran dan aku ini terpisah kerana Ikran terpaksa berpindah mengikut bapaknya setelah bapaknya bercerai dengan maknya, dan hubungan Ikran dan aku ini pun dah terpisah setelah Ikran pindah ke tempat yang baru. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih panel 3 Nurul Ain. Berdasarkan jawapan panel 3 Nurul Ain ini, adakah bolehkah antara para panel sekalian, bolehkah anda kupaskan secara ringkas watak dan perwatakan Ikran ataupun aku dalam cerpen ini? Persilakan. Saya moderator 4 ingin mengupaskan tentang watak-watak yang ada dalam cerpen Ikran Tahiyatul Akhir ni. Seperti watak aku, dia seseorang lelaki, macam kita tahu sebab ialah dia yang mengajar Ikran kan, so dia lelaki watak aku tu. Dia seorang lelaki yang
walaupun dia malas nak ke sekolah, tetapi dia sangat penuh dengan budi pekerti, sopan santun dan ilmu agama dia sangat kuat. Dia seseorang lelaki yang tidak sombong lah, wah aku ni sangat merendah diri. Ikran ni pula seorang lelaki yang dia mempunyai segala-galanya, tetapi dia kurang kasih sayang, dia kurang perhatian, dia kurang ilmu agama. So jadinya aku ni dia berkawan dengan aku ni menyebabkan dia dapat belajar ilmu agama. So jadinya watak aku dengan Ikran ni saling melengkapi. Macam yang kita tahu watak aku ni dia daripada keluarga yang miskin, keluarga yang tak ada apa-apa. Berbanding dengan Ikran, dia daripada keluarga yang agak mewah tetapi banyak kekurangan. Jadi dia menumpang kasih dengan aku ni untuk merasa sedikit kasih sayang lah, kerana dia tak dapat pun daripada keluarganya. Itu dari pendapat saya. Para panel yang lain ada yang mahu menambah panel keempat kita punya pandangan? Maaf, tiada moderator. Terima kasih panel 1. Jika tiada, saya ingin ajukan lagi satu soalan. Mengapakah hubungan persahabatan antara Ikran dan juga aku ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat secara umumnya? Terima kasih moderator pada malam ini dan terima kasih juga pada panel-panel lain. Saya panel 2, Syed. Berbalik pada soalan kenapa sahabat tu penting dalam masyarakat kan. Secara asasnya kita semua ada mak ayah. Sebenarnya mak ayah ada kat rumah je kan. So bila kita keluar tu, kita pergi sekolah, keluar kita akan berinteraksi dengan kawan. So dengan melalui kawan kita menjadi bersahabat. So ada perbezaan antara sahabat dan kawan. So dalam konteks ni adalah sahabat. Kenapa sahabat penting? Kerana dia boleh meningkatkan kualiti hidup kita sendiri. Kalau merujuk kepada cerpen ini, kita tengok watak aku tu dengan Ikran, diorang bersahabat baik. Ikran memilih sahabat yang baik kerana aku ni mempunyai kekuatan ilmu agama yang tinggi, mengajar dia sembahyang, mengajar dia bacaan sembahyang, membaca Al-Quran. So kat situ dia meningkatkan kualiti kehidupan Ikran, di mana pada perakhiran cerita ini Ikran berjaya menghafal ayat akhir tanpa perlu merujuk si aku ni balik. Sejak pada itu Ikran tu menghilang. So nampak kat situ di mana sahabat ni membantu kita dalam segi kualiti. Seterusnya dari segi perilaku sosial kita, ini maksudnya jika sahabat kita tu baik, bagus, mengajak benda baik, dia meskipun kita pada sebelum itu pun tak tahu nak baik, kita akan ikut benda yang baik kerana yelah kita akan ikut apa yang kawan kita buat. Seperti mana dalam cerita inilah, di mana Ikran mengikut apa yang aku buat selalu. Seterusnya dalam segi konteks Islam pun, dalam Nabi Muhammad SAW pun ada sahabat beliau, sahabat baginda, dan baginda pernah pesanlah, pilihlah rakan-rakan yang baik, rakan-rakan yang mungkin menyebabkan kita insaf dan kembali kepada Allah. So bertepatanlah dengan cerpen ini berkait dengan agama. So apa dan sumbangan masyarakat, secara keseluruhannya sahabat penting, sangat penting, kerana jika bukan keluarga kita, sahabat adalah orang yang kita akan bersandar bahu beliau untuk berceritakan masalah kita. Kadang-kadang ada masalah yang kita takkan cerita dekat family kita, kita lebih lebih selesa untuk bercerita dekat kawan. So itu sajalah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih panel 2 Syed. Ada apa-apa tambahan? Saya menambah sedikit. Saya bersetuju dengan pandangan panel kedua, kerana bagi saya juga persahabatan itu penting
dalam kehidupan kita, kerana kita tak semestinya akan berkongsi cerita dengan sebarangan orang, tetapi nilai seorang sahabat itu mampu memperoleh kepercayaan kita untuk bercerita apa yang kita tak senangi ataupun untuk berkongsi suka dan duka bersama. Selain itu, dalam cerita ni juga menunjukkan persahabatan watak aku dan Ikran tu saling melengkapi, kerana seperti watak aku, dia kekurangan harta di dunia, tetapi kelebihan dia lebih kepada ilmu agama yang menjaminkan ganjaran di akhirat, manakala watak Ikram pula memerlukan tambahan ilmu agama dalam hidup dia, namun mempunyai harta yang agak banyak dalam kehidupan untuk berkongsi dengan orang lain. Jadi bagi saya nilai persahabatan itu penting dalam kehidupan kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih panel 1. Jadi saya teruskan dengan kaitan antara hubungan persahabatan. Adakah ini merupakan elemen penceritaan yang paling menarik dalam cerpen yang membuatkan anda terpikat? Dan jelaskan mengapa jika bukan. Saya Aida, operator keempat. Pandangan saya, memang cerita ni memang sangat menekankan nilai persahabatan. So jadinya memang pembaca akan menarik, kerana persahabatan ni memang tak akan lari daripada dunia kita sebagai jika kita dah tua pun, muda ke, memang tak akan lari. Dah tua pun kita akan stick persahabatan. So jadinya bila sesuatu cerpen ataupun novel yang ada nilai persahabatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh dan yang sangat membuka mata masyarakat, dia akan menjadikan sesuatu cerpen tu menarik. Jika kita tengok sekarang lah, kita tengok generasi sekarang, zaman sekarang, orang yang kaya takkan kawan dengan orang yang miskin. Tapi tidak semualah, sesetengah. Tapi bila adanya penulis yang membuat cerpen ataupun novel yang menukarkan persepsi manusia tentang bezanya nilai persahabatan orang miskin dengan orang kaya, pembaca akan macam dapatlah membuka hati dan tidaklah macam ada satu fikiran yang macam orang kaya tak boleh kawan dengan orang miskin. Nilai persahabatan tu bukan membezakan tentang harta, bukan membezakan tentang darjat. Macam kita sendiri, bila mati dekat padang mahsyar, semua akan sama. Even raja ke, permaisuri ke, agung ke, bila dekat padang mahsyar nanti kita semua sama darjat. Tak ada apa-apa yang membezakan. Jadi jangan terlalu sombong dan akur dengan kemewahan, kekayaan yang membuatkan kita orang kaya tak nak kawan dengan orang miskin. Cerpen ni bagus juga supaya kerana dia akan membuka mata generasi yang akan datang supaya berkawan je dengan semua orang, bukan melalui darjat dan kekayaan. Jadi kita sebagai orang yang biasa-biasa ni janganlah sombong dan akur dengan orang yang tiada apa-apa. Janganlah orang yang miskin tu kita ketepikan dia. Kesianlah dia. Dia tak minta pun dilahirkan begitu. Dia cuma mengikut takdir Allah. Itu saja pandangan saya. Terima kasih panel 4. Bagaimana pula dengan panel 3? Terima kasih moderator. Okey, menurut apa yang dikatakan panel 4 tu ada benarnya. Antara elemen-elemen yang paling menyentuh hati pembaca dan menarik ialah hubungan persahabatan lah antara Ikran dan juga watak aku ni. Sama seperti panel 4 cakap tadilah, mungkin zaman sekarang anak-anak ni tak dididik dengan benda-benda sebeginilah persahabatan. Maksud saya, maafkan saya, sebagai ibu bapa mungkin benda ni terlepas pandang untuk mendidik
dan memperingati anak-anak mereka untuk bagaimana untuk mencari kawan, bagaimana untuk melayani seseorang. Kita maklumlah budak-budak sekarang terlalu banyak pendedahan-pendedahan dengan benda yang tak elok, seperti judge, shaming, semua tu kan. Jadi cerpen ni adalah cerpen yang menarik untuk beri contoh kepada anak-anak untuk membaca. Dan selain itu, elemen yang menyentuh hati pula, penulis sangat bijak dalam memasukkan simbol-simbol yang menyampaikan makna tersirat, serta makna tersebut menyampaikan mesej pula kepada pembaca. Antaranya apa yang kita dapat lihat, simbol kepada pemberian makanan iaitu beras, dan makanan yang diberikanlah. Selain itu penulis juga memasukkan elemen-elemen agama yang memberi makna dan mesej yang lain. Elemen seterusnya yang saya rasa paling menyentuh hati ialah penulis ni banyak memasukkan nilai-nilai murni yang bagus dan baik untuk dicontohi kepada, sebenarnya untuk dicontohi ni bukan pada pembaca sahaja, tapi mungkin kepada penulis juga yang lain, antara penulis yang baru lahir. Sebab sekarang kita dapat lihat penulisan sekarang agak teruk juga dikecam di platform TikTok baru-baru ini kerana ada unsur-unsur yang tidak bagus kepada budak yang bawah umur. Jadi mungkin dengan cerpen yang dibaca, penulis baru dapat mencontohi elemen-elemen macam ini dan boleh mengembangkan dan menghasilkan penulisan yang lebih berkualiti lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih panel 3 Nurul Ain. Saya setuju dengan pendapat anda dan juga anda ada sebut tentang simbolisme. Pada pandangan anda, pada pandangan para panel, apakah apakah pandangan anda terhadap penggunaan simbolisme dalam cerpen? Adakah terdapat cerpen tertentu yang lain yang menggunakan simbolisme yang berkesan seperti mana simbolisme dalam cerpen ini ataupun tidak? Dipersilakan. Bagi pandangan saya, penggunaan simbol dalam cerpen atau novel sangat bagus. Seperti yang kita tahu sekarang, generasi sekarang, penulis sekarang kurang menggunakan simbol-simbol dalam cerpen atau novel, menyebabkan cerita tu kadang-kadang agak boring dan tiada unsur-unsur sastra lah macam tu. Kalau kita tengok kepada karya-karya dulu, karya-karya orang zaman dulu, mereka banyak gunakan simbol untuk mengelakkan daripada terasa hati ataupun dia menggunakan simbol-simbol untuk supaya orang tak terasa ataupun tidak menyentuh mana-mana sensitiviti perkauman ke apa ke. So daripada dalam cerpen ni penulis banyak menggunakan simbol dia tidak mahu mendedahkan identiti seseorang tu, dia menyebabkan dia menggunakan aku. Aku ni kalau pembaca yang macam baru baca kadang-kadang dia tak faham siapa aku ni, lelaki atau perempuan. Tapi bila berkawan dengan ikran ni, dia tahu yang aku ni seorang lelaki. Seterusnya dia menggunakan simbol beras. Beras tu macam kita tahu seseorang tu tak ada makanan, so dia menghantar beras. Kemudiannya dia juga dia menggunakan simbol Al-Quran. So jadinya dalam cerpen ni penulis menekankan tentang ajaran agama juga, yang menekankan supaya kita kena belajar agama, jangan tinggalkan. Sebab berkali-kali juga dia menyentuh tentang Al-Quran, tentang solat. Jadinya penggunaan simbol ni sangat bagus dan akan memberi kesan juga kepada pembaca. Itu sahaja daripada pandangan saya. Terima kasih panel 4. Saya setuju kerana dengan menggunakan simbol bahasa itu akan menjadi lebih halus pada pandangan saya. Berdasarkan jawapan panel 4, saya ingin ajukan lagi satu soalan. Adakah simbol dalam cerpen ini berkait rapat dengan tema ataupun tajuk cerpen ini sendiri? Para panel boleh kupaskan. Terima kasih.
pada pandangan saya bersetuju dengan kata-kata moderator bahawa simbol-simbol yang diajukan oleh panel sebelum ini merupakan agak berkaitan dengan tema yang diperoleh daripada cerpen ini, iaitu tema persahabatan, tema keagamaan yang kita dapat lihat apabila membaca cerpen ini. Antara tema persahabatan yang kita boleh ulaskan adalah dengan cara layanan iklan terhadap watak aku yang sangat mengambil berat tentang kehidupan watak aku tersebut kerana dia dilahirkan daripada keluarga yang miskin dan serba kekurangan. Jadi iklan yang mengambil peranan sebagai seorang sahabat amatlah mengambil berat dan cuba sedaya upaya untuk membantu watak aku dengan sedikit sebanyak membantu dari segi menyumbangkan makanan dan juga membantu keluarga watak aku ini apabila iklan berkunjung ke rumah watak aku tersebut. Selain itu, melalui tema keagamaan, kita dapat ulaskan apabila watak aku juga memainkan peranan sebagai seorang sahabat dengan mengajar iklan untuk membaca Al-Quran dan juga membaca bacaan-bacaan di dalam solat, iaitu terutamanya bacaan tahiyat akhir yang sering dilupakan oleh iklan kerana beliau mengalami kesulitan untuk menghafal bacaan tahiyat akhir tersebut. Jadi itu sahaja bagi pandangan saya. Mungkin panel lain ada untuk huraikan. Terima kasih panel 1, Adibah. Macam panel 1 cakap, tema persahabatan, kemiskinan, keagamaan, antara 3 tema tu lah yang kuat dalam cerpen ni. Macam persahabatan kan, macam panel 2 pernah cakap pada awal sesi kita yang walaupun dia kaya tapi dia tak pernah anggap harta dia tu sebagai halangan untuk dia berkawan dengan watak aku dalam cerpen ni. Jadi macam sebagai contoh, ada satu kejadian dalam cerpen ni mana aku tak ada seluar. Bukanlah aku, maksudnya watak aku tu tak ada seluar sekolah kan. Jadi lepas tu ikran tu datang ke rumah aku tu untuk beri seluar sekolah yang lama. Kau nampak lah situ nampaklah kat situ yang persahabatan diorang ni sangat kukuh dan kuat. Seterusnya keagamaan, macam panel-panel lain cakap yang mana aku ni mengajar ikran baca Al-Quran, baca tahiyat akhir. Lagi satu, walaupun ikran ni isap rokok, tapi dia tahu untuk menghormati keluarga aku ni. Dia tidaklah isap rokok dan dia pun tak mengajak aku ni untuk isap rokok sekali. Malah melarang. Itulah kawan yang baik, walaupun kau buat satu kejahatan, kau tak ajak kawan yang lain untuk buat. Selalunya kawan kan sama-sama buat kan. Macam tu lah. Seterusnya kemiskinan. Watak aku ni nampaklah yang dia ni miskin. Adik dia selalu menangis sebab kelaparan, tapi tak pernah satu hari pun aku tu macam marah kat adik dia. Dia still boleh terima yang benda-benda macam tu. Walaupun dah satu hari tu ikran ni menghilang, sampaikan dia dah tak ada macam putus harapan lah untuk pergi sekolah, untuk makan sebab tak ada makanan kan. Sampai dia rindu roti ikran tu. So lepas tu ikran tiba datang. Nampaklah persahabatan tu. Sanggup berjalan dari jauh. Dia turun je bas, dia jalan sampai ke rumah aku tu.
walaupun tak beritahu berapa kilometer, tapi nampaklah jauhnya dari stesen bas tu ke rumah aku tu. Lepas tu dapatlah persahabatan dia, kemiskinan aku, watak aku, lepas tu keagamaan. So, ini saja pandangan saya dalam konteks tema cerpen ni. Adakah panel lain ada nak menambah? Ada tambahan? Tiada moderator. Terima kasih. Kalau tiada tambahan, izinkan saya untuk ajukan soalan terakhir bagi sesi kita pada malam ini. Setelah membaca cerpen ini, adakah para panel boleh mengumpaskan ataupun memberi pandangan tentang pengajaran yang disampaikan oleh cerpen ini pada diri sendiri ataupun pada masyarakat terutamanya? Dipersilakan. Pada pandangan saya, pengajaran yang dapat diperolehi daripada cerpen ini ialah kita dapat memupuk sifat rendah diri dalam diri sendiri. Kerana seperti watak Ikran, walaupun beliau dilahirkan dalam kalangan keluarga yang berada, tetapi beliau tidak sombong dengan harta yang dimiliki, dan dia juga sering bersedekah dengan menggunakan duit belanjanya dengan membeli barang dapur kepada keluarga sahabatnya, iaitu watak aku. Dan itu Ikran juga sentiasa merendah diri apabila berkunjung ke rumah watak aku, kerana beliau tidak berasa geli untuk jejak ke rumah watak aku dan menganggap keluarga watak aku tersebut seperti keluarganya sendiri, dengan menggelarkan ibu watak aku sebagai emak. Selain itu, pengajaran seterusnya ialah kita dapat mencontohi sifat murah hati Ikran yang sentiasa membawa buah tangan, iaitu barang dapur dan juga beberapa biji benih untuk ditanam di belakang rumah watak aku. Kerana pada Ikran, beliau sentiasa mengingati untuk membawa apa-apa benda sebagai buah tangan dengan ikhlas untuk membantu keluarga watak aku yang kekurangan makanan. Selain itu, pengajaran yang kita dapat daripada cerpen ini juga, kita perlulah mengutamakan ilmu agama. Seperti Ikran, walaupun beliau memiliki harta yang banyak, tapi beliau tidak sombong untuk belajar ilmu agama daripada sahabat yang tidak kaya seperti dia. Dan seperti yang kita dapat contohi daripada watak Ikran ni, dia meminta watak aku untuk mengajarnya hafalan dalam solat, terutamanya tahiyat akhir yang sering dilupakan, dan juga untuk belajar Al-Quran, kerana beliau sendiri terpaku apabila watak aku ni menyatakan bahawa emaknya sendiri yang mengajarnya untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi watak aku ini sentiasa cuba untuk membantu Ikran agar beliau dapat menghafal ayat Al-Quran dan juga hafalan dalam solat dengan lancar. Jadi itu antara pengajaran yang saya dapat dalam cerpen ini. Terima kasih panel 1. Ada apa-apa tambahan para panel yang lain? Ada moderator. Dari segi penilaian bunyi dan pengajaran dalam cerpen ni banyak, dan panel 1 pun dah banyak sebutkan tentang kebaikan Ikran dan sifat-sifat murni lah yang ada sini, watak aku, watak mak aku. Saya cuma nak tambah sikit je, macam sifat prihatin Ikran terhadap aku ni sangat tinggi, di mana ada diorang
seolah-olah ada fikiran yang sama walaupun diorang duduk berasingan. Diorang macam si Ikran ni tahu yang watak aku ni tak makan lagi, walaupun aku tu tak bagi tahu pun, aku lapar, aku lapar. Dia sendiri dapat lihat dengan mata dia, "Weh, kau lapar ke?" So Ikran terus beri makanan. Sifat macam ni susah kita nak dapat dalam kawan kita. Kalau kita dapat, kita kena hargailah. Sebab tak semua orang boleh tahu bahasa badan kita, kalau kita lapar ke, kalau kita marah ke. Hanya sahabat 1-2 je yang akan faham kalau kita buat satu tindakan ni, sahabat ni akan tahu yang dia sedang lapar, tengah marah, tengah sedih. So dalam selebihnya panel 1 dah sebutkan watak-watak yang menampilkan yang nilai-nilai. So ini saja tambahan yang saya boleh tambahkan dalam cerpen ni. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih panel 2. Sebagai moderator, saya dengan ini kita telah sampai ke penghujung perbincangan cerpen Ikran Tahiyatul Akhir karya Zainal Rashid Ahmad. Di sini saya ingin memberi peluang kepada setiap panel untuk memberikan kesimpulan ringkas berkaitan dengan cerpen dan juga forum pada malam ini. Dipersilakan panel 1. Baik. Untuk kesimpulan kecil bagi pandangan saya, kesimpulan untuk cerpen ini telah memberi banyak pengajaran dan juga contoh yang boleh kita jadikan iktibar, kerana banyak nilai murni yang dilontarkan oleh penulis supaya kita dapat mencermin diri sebagai seorang insan, walau sekaya mana kita di dunia, tetapi ilmu akhirat juga penting untuk bekalan kita di pada masa akan datang. Jadi cerpen ini juga telah membuka mata saya untuk mengimbangkan perkara dunia dan juga mengumpul bekalan dan juga mengumpul bekalan untuk akhirat. Jadi seterusnya kesimpulan bagi forum ini pula telah melatih saya menjadi individu yang lebih yakin untuk menyatakan pendapat dan juga lebih berani untuk bercakap di depan orang ramai supaya pendapat saya didengar dan juga dapat dinilai untuk diberi kritikan dan juga ujian supaya saya dapat memperbaiki diri. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya panel 2. Okay, terima kasih panel 1 dan moderator. Secara kesimpulannya dalam cerpen ni, banyak yang kita boleh ambil, jadikan dan praktiskan dalam kehidupan kita. Macam panel 1 cakap, saya setuju dah. Ya, ilmu akhirat juga adalah ilmu yang lebih berharga daripada ilmu lain. Taklah kata ilmu yang sekarang ni tak berharga, tapi penghujung hayat kita adalah di sana kan, di padang mahsyar nanti. So kita kena pandai lah untuk membahagi masa dengan agama, dengan hiburan. Boleh berhibur tapi jangan terlalu. Seterusnya adalah dari segi persahabatan. Dari segi sahabat, bukan senang nak kekalkan persahabatan tu dalam tempoh masa yang lama. Jika panel-panel lain dan moderator sekalipun, mesti ada kawan yang dari kecil sampai kelah hari ini masih berkawan kan. So kat sini saya nak cakap memang ada pergaduhan, salah faham, tanggapan-tanggapan yang tak sepatutnya jika kita berkawan kan. Tapi sebenarnya itu adalah ujian kita dalam berkawan. So pertahankanlah hubungan kawan tu, kerana bukan senang jumpa sahabat yang betul-betul baik lah. Dalam cerpen ni akhir sekali aku tu
tak jumpa dah iklan tu lepas dia baca ayat akhir dah lancar tu, dia hilang terus. Hilang. Maksudnya, so dia masih rindukan saat-saat tu. Seterusnya, kesimpulan untuk forum ni bagus sebab ini kali ketiga ke kedua kot saya masuk dalam forum. So, seronok untuk beri pendapat walaupun tak lama. Terima kasih moderator, pihak-pihak yang lain kerana menyertai forum ni. Dan itu saja. Terima kasih. Terima kasih panel 2. Seterusnya kita teruskan dengan panel 3, Nurul Ain. Terima kasih moderator. Okey, untuk pengajaran kepada kesimpulan kepada cerpen ni, macam panel-panel yang lain tadi, dia banyak menyentuh tentang keseluruhan cerpen, keseluruhan watak. Tapi ada satu benda yang saya rasa saya paling suka dalam watak tu ialah Ikran, di mana Ikran ni dia walaupun dia dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, kehidupan yang mewah, tapi macam kita tahulah semua orang akan ada masalah. Dia ada ini tapi dia ada masalah ini. Dia kurang dekat sini tapi dia tak ada masalah macam ni. Okay. Macam kita tengok macam Ikram tu kan bapa parent dia bercerai. Tapi penulis ni sangat bagus memainkan watak Ikram ni dengan sangat-sangat berfungsi, di mana walaupun macam kita tahu kalau anak yang mempunyai masalah ibu bapa bercerai, minta maaf kalau ini agak sensitif kepada panel-panel yang lain atau moderator. Tapi seperti yang kita nampak dan kita tahu, selalunya anak-anak yang hidup dalam keadaan keluarga yang ada masalah ataupun ibu bapa yang bercerai, dia akan jadi bermasalah. Anak tu akan jadi bermasalah dengan membesar menjadi generasi yang tidak baik lah, macam tu. Tapi penulis dia tak memasukkan unsur-unsur negatif macam tu. Ikran ni penulis buat dia berkawan dengan watak aku, yang watak aku ni dia bukanlah jahat tapi dia buat benda yang macam tak bersekolah, macam itulah kan. Tapi dia tak pernah mencontohi perbuatan tu. Walaupun dia tak menasihati watak aku, tapi dia tak mencontohi perbuatan tersebut lah. Lepas tu macam Ikran ni dia tahu dia kurang didikan agama, so dia tahu dengan siapa dia nak pergi cari ilmu tersebut. Alhamdulillah dia berjumpa dengan orang sebetulnya. Dan mungkin ada didikan-didikan yang baik yang diterapkan pada watak Ikram ni sampai dia berjaya berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. So dari cerpen yang saya baca ni, ini adalah cerpen yang paling menyentuh hati saya sebab cerpen ni jujur saya cakap cerita dia sangat ringkas, berapa helai je berbanding cerpen-cerpen yang saya pernah baca. Cerita ringkas tapi padat dengan isi yang mempunyai banyak pengajaran, nilai murni yang bagus untuk dicontohi kepada pembaca dan juga penulis-penulis yang lain. Selain tu, saya juga sangat suka cara penulis dalam mengembangkan plot dan hanya memfokuskan dua watak sahaja sehingga menjadi cerpen yang berkesan lah. Okey, untuk kesimpulan kepada forum ini, sebelum tu saya nak cakap terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Terima kasih kepada panel-panel dalam memberi isi yang sangat padat, banyak berkongsi pendapat masing-masing dengan jawapan-jawapan yang sangat relevan dan juga bagus. Selain itu, terima kasih moderator kerana bijak dalam menguruskan forum malam ini dengan kata-kata aluan yang baik dan berjaya mengurus forum ini hingga ke akhirnya dengan berjaya. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya nak berikan kesimpulan ringkas lah. Bagi saya cerpen ni sangat bagus kerana penulis dia membuat cerpen ni padat dan tak berat. So sebab kita sebagai pembaca, saya sebagai pembaca sehari je saya boleh baca dan faham, dan cerpen ni sangat menyentuh hati sehingga saya boleh mengalirkan air mata kerana saya boleh meletakkan diri saya boleh menggambarkan diri saya di dalam watak aku tu. Seterusnya penulis juga
memberikan banyak pengajaran kepada pembaca supaya pembaca dapat membuka mata lah supaya tidak sombong, tidak angkuh dengan diri, dengan kekayaan sendiri. Bagi saya, cerpen ni patut dibaca oleh semua generasi masyarakat, semua generasi lah, tak kira tua muda, kerana novel ni memang cerpen ni tak berat dan macam panel-panel yang lain cakap, muka surat dia pun tak banyak, so jadinya dia senang lah untuk kita baca dan tidak memakan masa berhari-hari. Jadinya saya sebagai pembaca sangat mensyorkan buku cerpen ini. Dan kepada panel-panel dan moderator yang lain, dan kepada panel-panel dan moderator, terima kasih kerana membuat forum pada malam ini. Saya sebagai panel sangat suka dengan forum kerana kita dapat membahaskan tentang idea, membahaskan pendapat masing-masing. Jadinya ini bukan forum kali pertama buat saya. Jadinya kita patut buat forum ni supaya dapat meningkatkan keyakinan masing-masing. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih panel 4. Okey, kita dah sampai penghujung. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel semua atas perkongsian dan pandangan anda pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang datang daripada saya sendiri. Dengan ini berakhirlah forum perbincangan kita pada malam ini. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua.